وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميعات أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين. سيئوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan kebesaran Allah daripada kejahatan syaitan terkutuk yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Ayat akhir kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai penghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kebenaran kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan, dan tiadalah kami mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacanya kepada manusia dengan lambat dan tenang, iaitu supaya mudah difahami dan dihafaz, serta dan menurunkan berunsur dan diturunkan beransur-ansur. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min
يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang yang ingkar itu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman, tidaklah menjadi masalah. Kerana sesungguhnya orang yang diberikan ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk, sujud dalam keadaan hiba dan khusyuk. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا Serta mereka menegaskan dalam sujudnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan mereka segera tunduk sujud sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Sekali lagi ditegaskan tentang sujud kerana berlainan sebabnya. Sujud yang pertama kerana bersyukur tentang terlaksananya janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan sujud yang kedua pula kerana kesan pengajaran Al-Quran itu menambahkan mereka dengan ilmu dan keyakinan sehingga tenang dan bertenteramlah dan khusyuk hati mereka. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا Katakanlah, wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman dengan nama yang mana sahaja kamu seru, kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau menyaringkan bacaan doa atau solatmu
Juga janganlah engkau perlahankannya, serta gunakanlah saja atau cara yang sederhana antara itu. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan pemerintahannya, dan dia bukan pula memerlukan penolong kerana kelauhannya, dan hendaklah engkau mengagungkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi, ancaman terhadap kepercayaan bahawa Allah mempunyai anak. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, iaitu Muhammad, Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang terpesong. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Bahkan keadaannya tetap benar untuk memberi peringatan dengan azab yang sangat dahsyat di sisi Allah, dan memberikan berita gembira kepada orang yang beriman yang melakukan amal-amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Makithina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
Mereka kekal di dalamnya. Balasan yang baik itu selama-lamanya. Dan juga Al-Quran itu memberi peringatan kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak. Sadaqallahul azim. Benarlah Allah yang Maha Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz Tuan Haji Omar bin Kasim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, dikasihi Datuk Pengerusi Masjid Karya Taman Pancujaya, barisan ahli jawatan barisan pegawai-pegawai masjid, seterusnya sidang jemaah, tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada pagi 30 Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan kita dalam suasana yang begitu aman dan tenang ke 30 Ramadan. Namun rasanya kita semua juga merasa orang yang beriman sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berada di penghujung Ramadan, maka mereka akan berasa sangat sedih dengan pemergian akan berlalunya satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita pun ada kesedihan yang lain juga. Orang yang beriman juga sedih kerana kita akan berpisah sebahagian daripada dapat solat 5 waktu berjamaah di surau ataupun di masjid kerana ada limitasi yang dibuat. InsyaAllah kita moga-moga tergolong di kalangan mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW dalam hadis 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada yang akan memberikan naungan kecuali naungan daripada Allah. Antaranya adalah mereka yang hatinya tergantung di masjid. Jiwanya mungkin di luar, fizikalnya mungkin di luar, tetapi hatinya di masjid. Kasihnya kepada masjid, kasihnya untuk beribadah di masjid. Jadi orang yang beriman juga sedih kerana kita akan terbatas sedikit. Namun kita faham bahawa ini adalah fasa ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama ikut SOP yang telah pun diberikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ini saya namakan sebab kuliah yang tidak bertajuk kan. Jadi saya tajukkan kuliah saya yang bertajuk Ramadan Membina Umat yang Berjuang. Tuan-tuan, kita semua mengetahui pada 26 Ramadan yang lepas sedang saudara-saudara umat Islam kita, saudara-saudara kita sedang bersolat di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba rempuhan kepada masjid. Bayangkan kita sedang solat, kemudian dirempuh oleh tentera pengganas Zionis Israel, dan mereka masuk ke dalam masjid dan mereka masuk, tijak kasut, pukul, tangkap, kemudian baling gas pemedih mata dan menembak dan menghina dan menodai kesucian Masjidil Aqsa. Kita cinta kepada Masjid Pancujaya, tetapi Masjidil Aqsa adalah kecintaan yang lain. Kecintaan kita kepada Al-Aqsa ni sebenarnya adalah satu akidah umat Islam. Kalau kita hilang kecintaan kepada Al-Aqsa, maknanya
kita punya keimanan itu boleh dipersoalkan. Maknanya kecintaan itu kerana akidah. Al-Aqsa ini kerana kecintaan Nabi kepada Al-Aqsa. Jadi pada saat tersebut, kemudian kita tahulah segala sekarang ni semua orang bersuara, alhamdulillah, Al-Aqsa ni sebenarnya menyatukan umat Islam. Kita mendapat pelbagai, saya percaya tuan-tuan juga dapat. Kita ingatkan, kita gambarkan kalau kita lah berada di sana pada 27 Ramadan, serangan pada 26, pada 27 Ramadan kita bayangkan Al-Aqsa ini akan kosong sebab baru saja diserang. Tetapi pada 27 Ramadan 90,000 umat Islam datang ke Al-Aqsa, dan mereka datang daripada seluruh pelosok Palestin, naik bas, disekat, mereka turun, mereka jalan kaki sampai ke Al-Aqsa. Ini umat yang luar biasa. Ini umat yang berjuang. Ini umat yang cintakan Al-Aqsa, cintakan Allah dan cintakan Rasul. Dan kita ingin membina umat sebegini. Kenapa sebenarnya mereka Yahudi laknatullah, Israel, Zionis ini begitu ingin mengambil Al-Aqsa? Apakah motif serangan Al-Aqsa pada kali ini? Tuan-tuan mungkin dapat video yang viral ini juga. Penerangan yang dibuat begitu jelas dalam masa 8 minit oleh salah seorang yang berada bukan dalam Palestin, seorang anak muda usia 20-an, beliau telah menjelaskan dengan begitu baik sekali. Dia kata sebenarnya Al-Aqsa ni begitu dekat dengan umat Islam. Malah lebih dekat dengan umat Islam di Palestin. Mereka sangat cinta dan kasihkan Al-Aqsa. Tetapi bila mana mereka nak menjarah tanah yang berikutnya, dan tanah berikutnya yang nak dijarah adalah di Al-Jarrah, Palestin. Kerana mereka ingin membina the greater Israel yang dirancangkan. Jadi setiap kali mereka nak masuk menjarah, mereka akan serang Al-Aqsa. Kerana mereka tahu Al-Aqsa ni adalah soft spot umat Islam. Kalau kamu nak, kalau kamu tak nak kami, kalau kamu sekat kami, sebab telah berlaku protes yang banyak, kalau kamu sekat kami akan kacau, kami akan tidak amankan solat kamu. Jadi sebenarnya perkara ini berlaku berpuluh-puluh tahun sedemikian. Jadi ini adalah satu perancangan Zionis antarabangsa yang sebenarnya berterusan. Sekat kami akan lakukan Al-Aqsa. Kami akan serang Al-Aqsa. Akhirnya umat Islam seolah-olah macam tidak ada pilihan. Kami cintakan Al-Aqsa, jadi okey, kita aman. Sebenarnya apa yang Yahudi nak? The ultimate goal yang Yahudi nak ialah normalisasi. Ultimate goal yang mereka nak adalah normalisasi dengan mereka. Tuan-tuan, mana mungkin kita boleh normalisasi? Kalau tuan-tuan setuju normalisasi, sama ada kita ni bacul atau kita mengkhianat. Tuan-tuan bayangkan, rumah kita di Parujaya, di Pancurjaya ini dimasuk oleh perompak, oleh pengganas, dia halau kita keluar daripada rumah, dia bunuh mak dan ayah kita. Kemudian dia claim itu rumah dia. Kemudian dia kata kita memperjuangkan untuk mempertahankan rumah itu, untuk mendapatkan semali rumah itu. Dia label kita pengganas. Malam tadi dalam RTM TV2 berita bahasa Cina mengatakan Hamas pengganas. Ini satu perkara yang saya nak sebut, sila mohon maaf. Saya rasa mungkin ada sesuatu di sana. Ada sabotaj di mana-mana. Mana mungkin mereka yang mempertahankan rumah kita dikatakan pengganas. Dan lepas tu yang rompak ni, dia akan kumpul semua pengurusi masjid, pengurusi taman, kata dengan dia supaya iktiraf dia. Minta supaya iktiraf dia dan normalisasi. Kalau kamu iktiraf kami, kita akan normal.
Jadi mana mungkin kita umat Islam tidak akan mengiktiraf Israel? Sebab kalau kita iktiraf normalisasi sebagaimana berlaku oleh beberapa pemimpin-pemimpin, dia sama ada dua sahaja. Sama ada dia pengkhianat atau dia bacul. Atau kedua-duanya. Jadi tuan-tuan, ini sebenarnya satu perkara yang sangat serius. Perkara yang sangat besar. Jadi kita nak melangkah keluar daripada Ramadan. Allahu Akbar. Kita nak melangkah keluar dari Ramadan. Dan kita harap kita keluar pada Ramadan pada kali ini bukan keluar sebagaimana Ramadan-Ramadan yang lalu. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan serangan di akhir Ramadan ini supaya untuk menyatukan umat Islam semula, supaya melihat kepada agenda ummah yang besar, bukan melihat agenda pribadi yang kecil, bukan melihat agenda kepartian yang kecil, tetapi melihat agenda ummah yang besar, yang kita sedang dijarah, yang kita sedang diratah. Kalau kita cerita benda tu jauh di sana, tulisan yang dibuat oleh Iris Institute baru-baru ini menyebutkan juga bahawa proses perbandaran di Malaysia sekarang ini, kalau di sana mereka proses perbandaran itu dilakukan kepada maknanya yang membandarkan Israel Raya itu, yang mendanai mereka itu IBM apa semua telah ada di sana sejak 1960-an. Microsoft, IBM, Apple semua ada di Israel. Mereka membuat Silicon Valley sebagaimana ada di US. Sejak 60-an, sejak daripada masuknya, maknanya mereka menjarah tanah itu. Dia didanai oleh US. Tetapi perbandaran di Malaysia sekarang ini didanai oleh taikun-taikun daripada China dan sebagainya. Juga sebenarnya adalah satu proses, satu langkah untuk menjarah tanah-tanah kita. Jadi kita kena juga melihat dengan berhati-hati segala langkah ini. Dan itu sebab itu kita kena dia balik kepada memilih pemimpin yang betul dalam untuk membawa agenda ummah ini. Jadi semuanya ini berkait dengan membina umat yang berjuang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-mogalah Ramadan ini akan kita keluar daripada fasa Ramadan ni, kita menjadi umat yang lain, menjadi individu yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam banyak ayat-ayat Quran tentang ayat-ayat perjuangan. Saya hari ini, sebab semalam saya bacakan, biasanya kalau anak-anak ada di rumah, saya baca satu hadis satu hari selepas main subuh di rumah. Sekarang saya baca kitab Riyadhus Shalihin. Semalam kami baca tajuk bab yakin dan tawakal. Dan rupa-rupanya ada kaitan dengan perjuangan kita. Jadi hari ini kita cuba tadabbur dua ayat yang biasanya Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin, dalam setiap bab dia akan bawa ayat Quran, kemudian selepas tu dia bawa hadis-hadis yang berkaitan dengan bab itu. Ada dua ayat Quran yang dibawa berkaitan dengan yakin dan tawakal. Satu daripada surah Al-Ahzab, satu daripada surah Al-Imran. Jadi kita tadabbur ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Artinya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, apabila orang-orang melihat, orang-orang mukmin melihat tentera Ahzab. Ini maknanya ketika peperangan Ahzab. Kita ingat ketika peperangan Ahzab, Madinah dikepung oleh Quraisy, dikepung oleh Quraisy di luar, dan Quraisy telah bersekutu dengan Yahudi di dalam Madinah oleh 10,000 tentera Ahzab.
Jadi walamma ra'al mu'minun al-ahzab, apabila orang-orang mukmin ini melihat al-ahzab, tentera ahzab, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah dia kebenaran janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Adakah bila mereka melihat tentera Ahzab yang mengepung, adakah mereka melihat tentera Yahudi yang mengepung Baitul Maqdis, mengepung Gaza ini menyebabkan mereka takut dan lari? Tidak. Orang yang beriman kata, wa'adanallah, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Rupa-rupanya inilah dia inilah dia fitrah perjuangan. Rupanya kita akan dikepung bila kita memiliki keimanan yang sebenar, mula memiliki kekuatan Madinah, kita akan dikepung oleh tentera Ahzab. Mereka mengatakan, inilah dia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Allah kata di hujung, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah menambahkan apa-apa kepada mereka ini kecuali keimanan dan ketundukan. Keimanan, wa tasliman, maknanya muslim, ketundukan. Makin mereka melihat tentera Ahzab, makin mereka beriman, makin mereka tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan, kita melihat kita hari ini seolah-olah umat Islam tak ada kekuatan. Tidak, kita memiliki kekuatan. Bermula di dalam masjid-masjid kita. Bermula daripada Ramadan yang kita ditarbiah. Dan setiap tahun kita ditarbiah. Setiap tahun kita melalui Ramadan. Kita sedih kita akan meninggalkan Ramadan, tetapi kita ada puasa sunat, kita ada qiyamul lail lagi, kita ada solat-solat fardu. Semua ni adalah bekalan-bekalan dalam perjalanan kita. Semua ni adalah bekalan dalam jalan dakwah, kata disebut. Semua ni adalah bekalan di jalan perjuangan. Jadi ini ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi, ayat yang pertama. Maknanya melihat kepada ini bukan kata mereka takut, tapi mereka rasa menambahkan lagi keimanan dan ketundukan mereka kepada Allah SWT. Ayat yang kedua yang dibawa oleh Imam Nawawi ialah daripada surah Al-Imran. Ayat 173, 174. Dan surah ini saya ingat dibacakan oleh Al-Syahid Dr. Mursi ketika beliau dibicarakan. Al-Hafiz. Dia baca panjang ayat-ayat seperti surah Al-Imran ini, dibacakan bila dia dibicarakan. Dan telah meninggal. Moga-moga Allah mengangkat darjat syuhada kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Maksudnya ialah iaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka oleh yang lain. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang dikatakan oleh manusia yang lain. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia-manusia ini telah berkumpul untuk mengumpulkan bala tentera untuk menghapuskan kamu semuanya. Fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Maknanya dikatakan sekarang ni seluruh bala tentera mereka telah mengumpul bala tentera untuk menghantam kamu. Takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum imana, tetapi bagi mereka lalu mereka berkata, kata-kata itu menambah keimanan mereka. Sama macam ayat tadi. Takutlah kepada mereka, tidak, mereka menjawab ini menambah keimanan mereka. Wa qalu, lalu mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai al-wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Cukuplah Allah sebagai as-samad. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah bahawa Allah itu Esa, Allahus Samad, satu-satunya yang Allah lah yang tempat bergantung, tempat kita bergantung. Kadang-kadang kita baca surah Qul Huwallah pun kita tak berapa faham. Hari ini cuba faham. Jadi takutlah kepada mereka, lalu mereka berkata tidak. Fazadahum imana, meningkat keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka berkata cukup bagi kami Allah sebagai al-wakil, ataupun sebagai yang tempat kami bergantung, ataupun tempat kami menyerahkan urusan. Setelah mereka keluar untuk berperang, mereka kembali ke Madinah dengan memperoleh nikmat dan limpah kurnia daripada Allah tanpa disentuh oleh apa-apa keburukan pun. Maksudnya mereka ini fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah, dan mereka telah menurut wattaba'u ridwanallah, itulah mereka kehendak Allah. Allah sebenarnya nak mereka macam tu. Orang Islam dikehendaki berjuang macam tu. Wallahu dhu fadlin azim, dan mereka itu Allah SWT mempunyai limpah kurnia yang besar. Jadi ini dua ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam memulakan tajuk yakin, bab yakin dan tawakal. Dan bila kita tengok hadis-hadis keyakinan dan yakin dan tawakal, saya bacakan satu hadis yang pertama daripada bab yakin dan tawakal ini. Kita tengok maksud dia saja. Hadis ni dipanggil hadis Ukashah. Hadis Ukashah. Sebab dia popular dengan seorang sahabat yang bernama Ukashah yang disebut dalam hadis. Rasulullah SAW telah bersabda, umat-umat para nabi telah dipamerkan kepadaku. Ini dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi telah ditunjukkan dengan jumlah-jumlah umat-umat nabi-nabi yang lain. Lalu aku melihat seorang nabi dalam keadaan bersamanya ada beberapa orang lelaki yang tidak sampai 10 orang. Nabi kata, dia tengok satu umat tak sampai 10 orang pengikut dia. Aku juga melihat seorang nabi dalam keadaan bersamanya seorang atau dua orang lelaki sahaja. Jadi ada umat yang lain tengok satu orang, dua orang je. Dan seorang nabi pula dalam keadaan tak ada seorang pun bersama-sama dengannya. Maksudnya nabi ni berjuang, ada di kalangan umat tu tak ada orang ikut langsung, tetapi dia mengikut arahan Allah walaupun ditolak. Tiba-tiba diangkat, dipamerkan kepadaku satu kumpulan manusia yang besar. Lantas aku menyangka bahawa ini adalah umat, mereka ini adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku oleh Jibril, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi tengok, ini ingatkan yang ramai ni umat Nabi, tapi sebenarnya dia adalah Nabi Musa dan kaumnya. Tapi lihat ke arah lain, Nabi tengok ke arah lain dan Nabi tengok satu umat yang sangat ramai. Kelihatan satu kumpulan yang besar. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Bersama mereka ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. 70,000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian baginda bangkit lalu masuk ke dalam rumah baginda. Ini sebab baginda ceritakan semula pengalaman di Isra' Mi'raj, di Mi'raj diangkat ke langit. Jadi sahabat-sahabat pun bercakap sama mereka tentang 70,000 orang yang masuk ni, 70,000 orang yang dipilih itu. Sebenar siapakah mereka? Sebahagian mereka berkata boleh jadi mereka itu adalah orang yang menjahili sahabat Rasulullah. Boleh jadi dia kata mereka ni kita-kita lah. Sebab kita ni sahabat Nabi. Kemudian ada juga yang mengatakan yang lain-lain lah. Ada yang mengatakan boleh jadi mereka itu orang yang dilahirkan dalam Islam lalu tidak pernah mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Mana sahabat Nabi ni mereka rendah diri, Masya Allah. Sebab mereka ni dulu bukan Islam. Mereka dulu kufur Quraisy, tapi mereka ni sebaik-baik generasi. Tapi dia kata boleh jadi ni orang kemudian. Mereka ni orang yang masuk Islam tidak pernah menyekutukan Allah, bukan kita. Masya Allah. Jadi dan beberapa perkara lagi mereka bercakap, dan Nabi dengar percakapan itu. Jadi Rasulullah pun keluar kepada mereka, sebab rumah Rasulullah tu dalam masjid je kan, di rumah Aisyah.
Jadi apakah perkara yang sedang kamu bercakap dan berbahas sesama kamu? Mereka pun memberitahu kepada baginda apa yang mereka bahaskan tadi. Lalu baginda bersabda, mereka yang 70,000 ni, mereka ialah orang yang tidak menjampi. Ni kalam hadis ini. Kalau dalam hadis disebut faqala humul ladzina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi definisikan siapa orang ini. Dia kata mereka adalah orang yang tidak menjampi, tidak minta dijampi, tidak percaya kepada sial, dan hanya kepada Tuhan mereka semata-mata mereka bertawakal. Lantas Uqashah bin Mihsan, seorang sahabat, bangun. Ya Allah, bangun saya, dia kata ni sebab saya kata di hadis Uqashah, berdoalah ya Rasulullah kepada Allah agar ia menjadikan aku salah seorang daripada mereka. Uqashah ni cepat-cepat. Dia kata, doakan aku ya Rasulullah, aku salah seorang daripada 70,000. Baginda pun bersabda, kamu adalah salah seorang daripada mereka. Kemudian bangun seorang lagi lelaki. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ia menjadikan aku juga salah seorang daripada mereka. Rasulullah kata, kamu telah didahului oleh Uqashah. Dan yang telah pun mendapat kelebihan itu. Jadi habis hadis ini. Jadi sebenarnya kita nak ambil 70,000 tadi, ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia adalah mereka ini bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini tidak pergi kepada tidak merosakkan akidah mereka dengan percaya kepada perkara yang selain daripada Allah. Maksudnya tidak meletakkan tawakal kepada Allah. Mereka pergi kepada tukang jampi, pergi kepada dukun, pergi kepada sana dan sini, percaya kepada sialan dan sebagainya. Tapi yang saya nak ambil point kita yang nak sebut, kenapa diletakkan dalam bab yakin dan dalam bab yakin dan tawakal? Sebab kita nak kembali kepada keyakinan dan tawakal para sahabat dan para pejuang Islam. Zaman dulu dan juga zaman ini. Tidak mungkin 90,000 itu akan datang semula ke Al-Aqsa kalau bukan kerana keyakinan dan juga kecintaan mereka dan tawakal yang sepenuhnya kepada Allah. Mereka ni sebenarnya tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kita tengok dalam video, mereka bukannya bawa senjata. Tak ada senjata. Orang Israel, saya tengok satu gambar ni, perempuan Muslim muda ditangkap oleh segerombolan tentera Israel penuh dengan senjata, dengan body armor. Ini sebenarnya satu senario yang berlaku di depan mata kita, menunjukkan keberanian, menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan kepada seluruh umat Islam bahawa satu contoh umat yang berjuang. Jadi tuan-tuan, saya kira di akhir Ramadan Al-Mubarak yang bakal pergi ni, marilah sama-sama kita mengembalikan, sebab esok kita akan meraihkan kemenangan. Jangan kita bersedih. Satu video viral yang disebut oleh seorang perempuan tu, dia kata jangan bersedih kerana kita tak dapat berhari raya. Dan umat Islam tidak bersedih. Patutnya kita merayakan kemenangan kita. Kita meraihkan kemenangan kita. Bahawa sebenarnya kita telah menyempurnakan puasa, menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita meraihkan kemenangan kita itu, maknanya kita berazamlah, berazamlah moga-moga kita menjadi insan yang lebih baik. Yang ni nak kena anjak lah. Kalau kita pergi haji, dia berkata kalau dapat haji mabrur, ada petanda dia. Sebenarnya menunjukkan petanda kita juga mendapat Ramadan terbaik, juga ada petanda dia. Petanda dia ialah kita menjadi semakin baik. Malah kalau kita tidak mustahil kalau kita mendapat Ramadan yang memang diterima oleh Allah, kita melonjak kebaikan. Melonjak jauh. Sebelum ini kefahaman kita kosong, tetapi selepas ini kita terbuka hijab.
Sebelum ini kita baca Quran seolah-olah tak faham apa, tapi lepas ni terbuka hijab. Sebelum ini kita tidak ada rasa nak buka Quran dan memahami ayat-ayat Quran. Tetapi lepas ni terbuka bahawa kita kena cari kuliah-kuliah yang betul, yang baik tentang pengajian-pengajian Quran. Sebelum ini kita tak ada nak menambahkan solat-solat sunat. Tak berkejar kita untuk solat sunat sebelum subuh yang Allah janjikan dengan apa? Dengan pahala ganjaran dunia dan seisinya. Tapi lepas ni kita kejar kelebihan-kelebihan tersebut. Sebelum ini kita biarkan anak dan isteri kita dalam keadaan tidak kita pedulikan. Tetapi selepas ini kita berusaha untuk memperbaiki mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Sebelum ini kalau anak-anak kita biarkan. Jadi sebenarnya ini adalah satu perubahan. Perubahan ini sebenarnya penting supaya kita membina satu arus, menjadikan kita ni kemudian menjadikan kita satu ummah yang kita panggil ummah fadilah. Ummah fadilah. Ummah yang sebenarnya apa dia ummah fadilah? Ummah fadilah ni adalah sebagaimana ummah di Palestin. Ummah yang ada agenda hidup dia. Bukan hidup dia untuk diri dia, makan dia, tidur dia. Akhirnya sebab tu kata Hamka, kalaulah kita ini hidup kita hanya untuk makan, kerja, balik, jumpa keluarga, tidur, ulang balik the same routine, dia kata samalah kita seperti monyet dan sebagainya. Itu lebih kurang begitulah perkataan Hamka rahimahullah. Maknanya kita ni, maksudnya kita umat Islam ni mesti ada agenda hidup kita. Tak kisahlah siapa diri kita bekerja. Tak kisah siapa anak kita nak jadi. Malah sebenarnya kita nak anak kita jadi saintis. Kita nak anak kita jadi engineering, anak kita jadi ekonomis, anak kita belajar tentang IT dan teknologi. Tetapi dalam diri mereka ada Quran. Dalam diri itu yang penting. Dalam diri mereka tu, dan semayang mereka khusyuk. Semayang mereka itu seolah-olah. Jadi sebenarnya ini satu perjuangan, satu tarbiyah yang berpanjangan. Bukan dan Ramadan ni hanyalah dipanggil launchpad je. Launchpad ni apa Launchpad ni macam nak launch lah. medan nak melompat saja. Jadi sebenarnya insya-Allah kita telah berusaha. Maknanya ahli-ahli masjid, ahli qaryah, saya percaya kita semua telah berusaha. Kita faham bahawa sebenarnya bila kita dah berusia ni, kita tahu bahawa the real kepuasan sebenar dipanggil dalam bahasa Inggeris dipanggil contentment ataupun contempt. Maknanya kita rasa apa? Kita rasa puas dan kita rasa, maknanya kita apa perkataan dia? Kepuasan lah kepuasan sebenar kita ni, kalau kita jumpa makanan yang paling sedap pun kita makan sekejap je puas dia, yang berbentuk fizikal. Kalau kita ada kereta baru, kita pakai sekejap, tak lama lagi kereta tu dah kita hilang kepuasan dia. Kalau kita ada rumah baru pun mungkin macam tu. Puasan dia. Dulu masa kahwin mula-mula dulu, lama-lama isteri kita pun dah makin berusia. Tetapi sebenarnya kepuasan sebenar bagi hidup seorang manusia yang dekat dengan Tuhannya, mukmin sebenar ini adalah bila mana roh dia puas. Bila mana ruhi itu puas. Jadi sebenarnya dalam bulan Ramadan ni kita bukan disekat, kita disekat lah kan. Kita dilarang untuk makan dan minum, padahal makan dan minum tu halal. Tetapi Allah suruh supaya kita jaga, untuk mendidik kita. Jadi apatah lagi kalau kita buat yang haram. Maknanya kalau kita perasaan guilty tu. Padahal sebenarnya dia punya nikmat tu sekejap je. Perasaan bersalah itu. Tapi bagi orang yang beriman dan sampai kepada tahap yang berikutnya, sebagaimana umat kita di Palestin ni menjadi contoh ni, kepuasan dia tak akan puas hanya sekadar untuk diri dia. Dia mesti puas. Kepuasan itu adalah bila dia berjuang untuk agama dia. Kepuasan itu bila mana dia kata, aku telah melakukan yang terbaik untuk keluarga aku, membawa
supaya agenda yang dibawa oleh Nabi SAW ini difahami juga oleh masyarakat aku, difahami juga oleh keluargaku, oleh masyarakat aku, oleh negara aku. Akhirnya kita sebenarnya berusaha bersama untuk mengembalikan semula peradaban Islam yang telah hancur. Yang sekarang ni order baru, order dunia dipegang oleh Zionis. Kita nak tukar balik. Jadi ini sebenarnya bukan kerja mudah. Sebahagian akan kata ini kerja mustahil. Tapi orang Islam kata ini bukan kerja mustahil. Orang yang beriman kata ini bukan kerja mustahil. Inilah dia kerja kita. Inilah dia agenda kita. Inilah dia yang Nabi buat dulu. Bila Nabi dulu mula-mula dia seorang je. Tapi ketika itu order dunia masa tu dipegang oleh Rom dan Parsi. Dan Quraisy ataupun orang Islam ni dilihat sebagai semut je. Tak ada kesan pun. Tapi akhirnya dalam masa yang singkat mereka telah bangkit kerana mereka telah memiliki keimanan dan mereka memiliki syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga Allah SWT memberikan kita dengan kekuatan-kekuatan ini. Ramadan pada tahun ini memberikan satu kelainan, memberikan satu kepuasan kepada rohi kita. Kita telah pun berpuasa 30 hari. Kita juga berqiyamul lail insya-Allah. Kita juga telah melaksanakan amalan-amalan sunat yang sepanjang Ramadan. Kita membaca Quran, kita bertadarus. Jadi moga-moga ini semua menjadi bekalan untuk kita bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Dia menjadi satu bekalan untuk kita berdepan dengan kehidupan seharian selepas ini. Dan kehidupan yang terpaksa kita lalui, kita kena bekerja, kita kena mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi moga-moga insya-Allah Ramadan pada kali ini menjadikan kita umat yang berjuang. Setiap kali kita lihat perjuangan umat kita di Palestin, kita kata kita membantu mereka, kita menolong mereka, kita mendoakan mereka. Pada masa yang sama kita perlu juga membina kekuatan di negara kita. Dalam keadaan sebenarnya musuh, saya kata tadi pengkhianat dan juga koncu-koncu Zionis Israel ni sebenarnya telah pun ada di mana-mana. Dan mereka sebenarnya bergerak dalam agenda, sebab agenda mereka bukan lagi pada agenda yang kecil-kecilan. Dia dah buat guna PBB, guna SDG, Sustainable Development Goals, SDG 2030. Ini semuanya adalah sebahagian daripada elit global ataupun agenda global. Jadi sebenarnya ini adalah, kalau kita nak cerita tentang perkara ini, maknanya seolah-olah nanti kita kata kita ni lemah sangat. Tapi tidak tuan-tuan, kita mempunyai kekuatan. Kekuatan itu ada pada setiap seorang daripada kita. Kalau setiap pada seorang daripada kita membuat satu perubahan yang lebih baik, insya-Allah umat ini akan semakin baik. Jadi saya kira kalau nak cerita ni memang tak akan habislah. Jadi moga-moga Allah SWT memberikan kita dengan kekuatan menerima segala amalan kita di bulan Ramadan ini. Dan saya mengucapkan juga sebab hari ini hari yang terakhir, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya minta maaf kalau ada sebarang kata-kata yang disampaikan tadi tidak sesuai ataupun mengguris hati mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.